maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita, naungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita. Di bandar dan desa, walau di mana saja tidak mengira bangsa. Tanggung jawab kita bekerja sama untuk tingkatkan taraf hidup. Panci semua penduduk, juga perumahan maklumat jadi matlamat. Menghitung Malaysia kita tiada ketinggalan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita. Panci semua penduduk, juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya, merancang pembangunan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita. Panci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini saya selaku Pesuruhjaya Banci Malaysia akan memberikan updating terkini pengemasian kini kedudukan pelaksanaan Banci Malaysia 2020. Jadi untuk makluman semua, sehingga hari ini Banci Malaysia telah pun memasuki hari yang ke-451 dan kita telah pun menyatakan bahawa pembancian akan berakhir pada 31 Oktober 2021. Jadi mengambil kesempatan bahawa tempoh banci akan berakhir sebulan lagi, maka pada hari ini suka untuk saya sebagai Pesuruhjaya Banci Malaysia untuk memaklumkan kedudukan status terkini dalam pelaksanaan banci kali ini yang semua mengetahui menghadapi berbagai halangan ujian seluruh negara kita yang perlu memberi keutamaan untuk penjagaan kesihatan. Jadi pada hari ini kedudukan jumlah penduduk negara kita yang telah dibanci adalah sebanyak 28.1 juta. Jadi kalau kita bandingkan dengan angka anggaran penduduk negara kita ialah sebanyak 32.6 juta, maka kadar pembancian kita pada hari ini adalah sebanyak 85.8%. Dan dari segi pecahan 28.1 juta tersebut, sebanyak 26.5 juta adalah warga negara, manakala yang bukan warga negara adalah 1.3 juta. Jadi di mana kurangan yang berlaku ialah warga negara dianggarkan adalah sebanyak 29.7 juta, manakala yang kita telah siap banci adalah sebanyak 26.5 juta. Jadi ada kurangan sebanyak 3.2 juta yang belum dibanci berdasarkan angka anggaran. Manakala bukan warga negara, kita anggarkan ada lebih kurang 2.9 hingga 3 juta. Sekarang kita hanya baru dapat 1.3 juta. Maka ada kurangan ataupun pembancian yang perlu dilaksanakan lagi kepada bukan warga negara ini ada sebanyak 1.6 juta. Manakala dari segi etnik warga negara ini, kalau kita lihat, saya nyatakan tadi daripada 26.5 juta warga negara untuk bumi untuk Melayu, kita telah membanci sebanyak 15.6 juta. Namun kita anggarkan penduduk
Melayu di negara ini adalah sebanyak 16.8 juta. Jadi kita ada sebanyak 1.1 juta lagi warga negara Melayu yang belum dibanci. Manakala Bumiputera lain, kita anggarkan 1.4 juta. Sehingga kini kita baru menemui dalam pembancian ini sebanyak 901,000. Jadi kita ada lagi sebanyak 492,000 Bumiputera lain yang belum dibanci. Bagi etnik Cina, sehingga kini kita telah membanci sebanyak 6.1 juta etnik Cina, manakala anggaran kita adalah etnik Cina adalah sebanyak 6.7 juta. Jadi kita ada sebanyak 600,000 lagi etnik Cina yang belum masuk dalam sistem pembancian kita. Manakala etnik India, sehingga kini kita telah membanci sebanyak 1.8 juta etnik India, dan anggaran dalam kita punya anggaran sebelum ini adalah sebanyak 2.0 juta. Jadi kita ada sebanyak lebih kurang 242,000 lagi di kalangan etnik India yang belum dapat dibanci. Dan ada lagi satu lagi kumpulan lain-lain. Kita anggarkan yang warga negara dalam grup lain-lain etnik ini lebih kurang 305,000 yang kita telah banci sehingga kini sebanyak 204,000. Jadi ada lebih kurang 101,000 yang belum dibanci. Jadi secara ringkasannya, keseluruhan penduduk yang belum lagi dibanci adalah sebanyak 45 juta. Saya teruskan kedudukan prestasi pembancian mengikut negeri. Jadi untuk makluman semua, pembancian beberapa negeri sebenarnya telah pun mencapai tahap yang melebihi 100%. Antara negeri-negeri yang telah mencapai tahap melebihi 100% adalah negeri Johor, maknanya 104.9. Wilayah Persekutuan 101.3%. Negeri Sembilan 100.4%. Manakala wilayah Persekutuan Putrajaya sebanyak 99.2%, Perlis 95%, Kelantan 93.8%. Ini antara negeri-negeri yang pencapaiannya amat tinggi dan telah pun ada yang melebihi 100%. Apakah maksudnya bila saya nyatakan beberapa negeri melebihi 100%? Bermakna bila kita buat pembancian, angka yang kita peroleh melebihi apa yang kita anggarkan. Dan ini pun memang boleh berlaku, dan bila boleh kita jangkakan, kita tahu semasa kita buat anggaran tersebut, kemungkinan selepas itu ada lagi pergerakan migrasi daripada satu ke satu kawasan. Manakala negeri-negeri lain dari segi prestasi respon pembancian sehingga kini, untuk negeri Perak kita telah pun membanci sebanyak 93.2%. Pulau Pinang kita telah buat pembancian sebanyak 92.8%, Selangor 91.2%, Melaka 88.2%, Terengganu 88.1%, Kedah 84.3%, Wilayah Persekutuan Labuan 78.6%, Pahang 69.3%, Sarawak 66.6% dan Sabah 55.9%. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, ada beberapa negeri yang masih lagi kita perlu usahakan dalam tempoh bulan Oktober ini yang bermula besok sehingga hujung, yang saya jangka dengan strategi yang sedang dilaksanakan, yang dijalankan oleh dosen bersama kerajaan negeri, bersama pegawai-pegawai daerah. Kita yakin kita akan dapat menyelesaikan pembancian ini sebanyak 100%. Jadi memang prinsip asas yang kita pegang ialah banci perlu 100%. Jadi dalam hubungan ini kita menyerulah kepada seluruh warga negara Malaysia, seluruh penduduk Malaysia yang merasai bahawa mereka telah belum dibanci, dapat memaklumkan kepada kami di portal banci, boleh menghubungi kami, ada alamat-alamat yang tertera, dan boleh isytiharkan bahawa menyatakan sekiranya mereka perlu dibanci, kita akan menghantar tim untuk membolehkan mereka dibanci. Jadi sayanglah kalau kita sebagai penduduk negara kita tidak menyertai banci ini, dia akan menjejaskan penyediaan
fasiliti, kemudahan, apa juga perlu keputusan yang perlu diambil untuk menambah baik pengurusan sosial ekonomi negara ini tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Dalam keadaan yang teratur, dan dari masa ke semasa kita mempunyai pegawai-pegawai banci yang telah pun kita bagi latihan, training yang begitu baik, dan mereka amat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan pengorbanan. Mereka kebanyakannya adalah kita punya belia-belia kita yang mungkin baru graduate atau masih lagi belum dapat pekerjaan yang tetap, dan pelaksanaan banci ini juga telah memberi ruang untuk mereka menimba pengalaman, dan sehingga kini kita masih ada lebih kurang 5,000 pembanci yang masih melaksanakan tugas-tugas yang berbaki. Jadi sebenarnya dalam projek banci ini, oleh kerana tempoh yang begitu panjang, kita menggunakan lebih 10,000 orang pembanci untuk menyelesaikan pembancian Malaysia 2020. Jadi ingin saya juga nyatakan, bagi pelaksanaan banci yang berbaki ini, kita telah pun mendapatkan pandangan dan kelulusan daripada pihak-pihak yang berwajib, termasuk daripada pihak Majlis Keselamatan Negara dan juga pihak KKM yang juga sebahagian daripada jawatankuasa yang menetapkan prosedur-prosedur yang perlu dilaksanakan, dan kita telah dapat kelulusan. Jadi pembanci-pembanci kita ini mengikut SOP-SOP yang telah ditetapkan. Mereka adalah di kalangan yang telah pun mengambil vaksin, dan mereka akan menggunakan SOP-SOP yang telah pun ditetapkan, seperti memakai pelitup muka, meletakkan penjarakan, dan juga pastikan sentiasa menjaga dari segi kebersihan. Dan kita juga memastikan supaya kalau tidak perlu, kita tidak perlu masuk ke rumah lah. Maknanya kita perlu tunggu di luar, dan sekiranya mereka juga tidak begitu dapat berhubungan dengan rumah-rumah yang didiami itu, dan kita akan ambil tindakan susulan seperti meninggalkan borang-borang untuk diisi oleh penghuni-penghuni rumah, dan kita akan ambil kembali. Jadi itulah yang saya harapkan, supaya dengan tempoh yang masih ada ruang lah, saya rasa yang berbaki ini dapat dimanfaatkan oleh semua. Jadi pastinya daripada data yang persentage negeri yang saya nyatakan tadi, ternampak beberapa negeri lah yang masih rendah, terutamanya negeri di Sabah dan Sarawak. Dan kita memang mengetahui kita memang memperlahankan banyak aktiviti pembancian di Sabah Sarawak semasa kita menghadapi COVID-19, tetapi sekarang kita telah dapat kelulusan di peringkat negeri untuk terus memperhebatkan dan menyelesaikan pelaksanaan banci yang kita jangka dapat kita selesaikan dalam tempoh yang berbaki inilah. So, jadi kepada semua yang telah pun melaksanakan tanggungjawab mengisi barang-barang banci ini, kita ucapkan sabas dan tahniah kepada semua. Anda telah pun menunai tanggungjawab masing-masing. Cuma satulah saya nak sampaikan, pelaksanaan banci kali ini amat berbeza dengan banci-banci yang terdahulu. Ia dilaksanakan dalam tempoh yang panjang, dan kita beri penekanan supaya penghasilan kualiti banci ini benar-benar dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat. Dan apa yang telah dan sedang dilakukan oleh DOSEM, Jabatan Perangkaan Malaysia, ialah kita sedang juga menguruskan dari segi penerimaan data, dari segi semakan kualiti. Jadi kualiti data yang diisi secara atas talian. Jadi ada yang kita perlu buat follow up, membuat pengesahan, terutamanya dari segi keadaan di mana jika terdapat terlalu ramai yang mengisi bilangan saiz isi rumah yang kecil, satu ataupun dua orang. Jadi kita ambil tindakan untuk pengesahan. Jadi ini juga mungkin ada di kalangan yang telah isi akan menerima panggilan telefon, menerima email, ataupun menerima lawatan semula daripada para pembanci. Ini sedang dan proses ini berterusan sehingga penghujung bulan Oktober. Apa yang saya masukkan di sini ialah penekanan pada kualiti banci ini
ada perkara yang utama, dan kita bukan saja ingin mendapatkan bilangan orangnya, tetapi dari segi maklumat-maklumat yang diisi, dan kepada yang merasakan mereka telah mengisi tetapi tak puas hati dengan apa yang diisi, boleh memaklumkan pada kami lah. Mungkin di peringkat awal mungkin nak terlalu cepat dan sebagainya. Kami boleh menerima sekiranya ada yang ingin menambah baik sekiranya mereka akur kelemahan yang telah dibuat sebelum itu. Tapi kami ada kaedah-kaedah tertentu untuk mengambil tindakan susulan sekiranya maklumat yang diisi itu tidak tepat. Tadi saya hanya sampaikan tentang bilangan penduduk yang cuba juga saya nak nyatakan banci ini dinamakan banci penduduk dan perumahan. Ada satu elemen perumahan. Jadi untuk makluman dari segi pembancian perumahan, kita telah membanci sebanyak 9.0 juta rumah. Jadi semua tempat kediaman dekat Malaysia ni dianggarkan 94 juta, 90.4 juta, iaitu setakat ni rumah-rumah yang kita telah pergi adalah sebanyak 95.7% lah. Jadi lebih kurang 400,000 rumah lagi yang belum dapat kita jejaki lah, yang akan diselesaikan pada tempoh yang berbaki. Cuma sedikit saya nak bagi sikit input tentang penemuan tentang tempat kediaman rumah ni. Kita dapati pada banci kali ini kita dapat banyak juga yang tempat kediaman rumah-rumah yang kita kategorikan sebagai tiket kosong. Jadi tiket kosong ni perkara yang mungkin bila kita akan analisis dengan terperinci nanti, kita akan keluarkan apa yang karakteristik tiket kosong yang saya nyatakan tinggi. Jadi saya bila melihat data-data yang mana tiket-tiket kosong di tengah bandar, kadang-kadang saya tengok beberapa daerah tu tiket kosong ni sampai 20%. Saya dapati untuk satu negeri, saya sebutlah setakat ini macam negeri Melaka, kita dapati kadar tiket kosong melebihi 30%. Tapi kita boleh mengetahuilah setengah-setengah kawasan tu, tempat-tempat perumahan tu dijadikan tempat-tempat persinggahan ataupun kita panggil tiket singgah. Jadi perkara-perkara ini sedang kita teliti, dan pastinya kalau kita dengar matlamat kita untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, banyak data-data banci ini bukan saja tentang perumahan, tetapi soalan-soalan yang lain yang kita tanya sebanyak 108 ini akan menjadi input yang besar kepada proses perancangan dan juga dasar-dasar negara. Dan alhamdulillah kita pun telah mendengar pembentangan rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 September yang lalu. Jadi pasti kami amat insaf, kami amat akur bahawa keberkesanan sesuatu dasar yang dilaksanakan itu amat bergantung kepada data, dan banyak komen-komen maklum malas yang telah kami terima dan juga yang kita perolehi daripada berbagai pihak. Pentingnya supaya sesuatu dasar yang nak dilaksanakan perlulah berorientasi kepada maklumat dan data, dan di sinilah kita sebagai agensi utama di bidang statistik di negara ini, DOSEM, akan terus diperkasakan, akan terus berusaha untuk menghasilkan data-data yang diperlukan, terutamanya untuk kita memantau pelaksanaan sesuatu data dasar, termasuklah pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12. Dan asas kepada kejayaan pemantauan ini adalah data daripada banci penduduk perumahan yang sedang kita usahakan untuk kita selesaikan pada bulan Oktober ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dari masa ke semasa terus membantu kita, terutamanya rakan-rakan strategik kita daripada jurnalis, wartawan, pemberita dan sebagainya, orang-orang awam yang berkongsi tentang pelaksanaan banci ini. Kalau boleh dalam tempoh 30 hari yang berbaki ini terus tingkatkan kesedaran ini, supaya kepada mereka yang belum berkesempatan untuk mengisi ataupun menerima pembanci ini dapat memaklumkan kepada kita. Cuma fokus kita untuk sebulan ini lebih kepada beberapa negeri lah, antaranya negeri Sabah, Sarawak, negeri Pahang, Kedah, Selangor. Jadi negeri-negeri yang telah pun 100% tu kita mengambil tindakan orang kata final round lah, seperti negeri Johor, negeri Kelantan, Perak, negeri Sembilan, maknanya dia telah mencapai tahap hampir 100%.
Jadi terima kasih kepada semua. Kita berdoa negara kita terus bergerak ke hadapan dan kita dapat menangani ancaman COVID-19 dengan baik. Masing-masing perlu memainkan peranannya dan pastinya kita telah biasa dengan norma baru, dengan SOP yang telah ditetapkan, dan insya-Allah alhamdulillah kita pun dah ramai ataupun banyak negeri telah pun bergerak kepada fasa 3 dan insya-Allah akan terus bergerak kepada fasa 4. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.